الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Mengikhlaskan setiap amalan, semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah, serta dikukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa, menghargai tarikh 12 Ogos yang diisytiharkan sebagai hari belia sedunia. Mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Belia Khazanah Bernilai, Sumber Berharga. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Surah Al-Kahfi ayat 10 dan 13. Bermaksud, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Kami ceritakan kisah mereka kepada-Mu ya Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat-ayat 10 dan 13 surah Al-Kahfi mengisahkan pemuda Ashabul Kahfi yang teguh iman mereka, sanggup melarikan diri bersembunyi di dalam gua kerana mahu memelihara akidah. Mereka tidak terpengaruh dengan imbuhan, mereka tidak gentar dengan desakan, dan mereka tidak gentar dengan ancaman pemerintah yang zalim. فَمَا آمَنَ مُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Surah Yunus ayat 83. Bermaksud, mereka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahawa Fir'aun dan pemuda-pemuda kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenangnya di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batasan. Ayat 83 surah Yunus menyatakan tiada orang dewasa yang beriman dengan Nabi Musa AS, tetapi para pemuda telah menunjukkan sifat berani menerima kebenaran ajaran Nabi Musa AS. Dalam suasana majoriti penduduk terlalu takut untuk menentang Fir'aun, Rasulullah SAW meletakkan pemuda di kedudukan yang istimewa. Para pemuda merupakan kumpulan pertama yang berani ke hadapan, mendampingi diri, mendukung dan bergabung usaha membantu Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islamiyah, sedangkan orang-orang tua menentang baginda. Rasulullah SAW bersabda, aku berpesan kepadamu supaya berbuat baik kepada golongan pemuda. Sesungguhnya hati mereka paling lembut. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu membawa agama hanif ini. Lalu para pemuda bergabung denganku dan orang-orang tua menentangnya. Riwayat Al-Bukhari. Tafsir Ibnu Katsir menyebut majoriti orang yang menerima banyak suan para nabi ialah kalangan pemuda.
Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Pengikut-pengikut baginda yang membentuk generasi pertama Islam kebanyakan terdiri daripada kalangan belia yang menunjukkan sifat bersedia menerima pembaruan. Mereka merupakan kumpulan terawal menerima ajaran Islam. Antara mereka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam ketika berusia 38 tahun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam ketika berusia 28 tahun. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu memeluk Islam ketika berusia 10 tahun. Antara kamu yang tercatat dalam sejarah membantu perjuangan Rasulullah SAW ketika berusia muda ialah Ja'far bin Abi Thalib berusia 18 tahun, Udama bin Ma'zum berusia 19 tahun, Abdullah bin Mas'ud yang mulai Islam ketika berusia 18 tahun. Cara berani memperdengarkan bacaan Al-Quran waktu kalinya di khalayak kafir Quraisy sehingga beliau pulang dengan mukanya luka dan berdarah. Rasulullah SAW menghargai gulungan beliau. Bagi dia yakin akan keupayaan para beliau, lantas mengamanahkan tanggungjawab dan peranan penting pada mereka. Ita bin Husain radhiyallahu anhu ketika berusia 21 tahun dilantik menjadi pemimpin kota Mekah. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dilantik memimpin pasukan tentera untuk menekan kerajaan Rom di Syam ketika berusia 18 tahun. Dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bergabung dengan Islam ketika berusia 11 tahun sewaktu berlaku perang Badar. Diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi pembantu untuk menulis wahyu yang turun ketika usia masih remaja. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sejarah menunjukkan belia dan kalangan remaja jika diberikan kepercayaan dan peluang untuk upaya menggalas tanggungjawab penting, kita memiliki contoh-contoh yang boleh dijadikan teladan ketika Persatuan Tanah Melayu disiarkan sebuah negara merdeka. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra ketika itu berusia 22 tahun. Namun Tunku dibantu oleh pasukan berusia muda. Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak berusia 35 tahun dan antara anggota Jemaah Menteri Tun Dr. Ismail berusia 42 tahun, Tun Tan Sri Zin berusia 41 tahun dan Tun Sambatan berusia 38 tahun. Dalam kalangan pegawai tinggi kerajaan, Datuk Seri Amin bin Bakri mencatat jawatan Ketua Penasihat Kerajaan ketika berusia 36 tahun. Profesor Raja Abdul Aziz mencetus idea pengukuhan Dewan Bangsa dan Pustaka dan menjadi ketua pengarah utama ketika berusia 34 tahun. Dr. Tunku Omar diamanahkan tanggungjawab mengarah pusat penyelidikan perubatan ketika berusia 34 tahun dan Tuan Muhammad Ali Omar diamanahkan tanggungjawab ketua polis negara ketika berusia 35 tahun. Dalam kalangan kehakiman dan perundangan, Tan Sri Abu Talib Osman menjabat jawatan ketua negara ketika berusia 38 tahun dan Raja Azlan Shah dilantik sebagai hakim Mahkamah Tinggi ketika berusia 37 tahun, mencatat rekod sebagai hakim termuda di antara hakim-hakim Mahkamah Tinggi di negara-negara Commonwealth. Tokoh-tokoh yang disebut merupakan tokoh-tokoh terkemuka, membuktikan usia muda tidak menjadi penghalang untuk membolehkan terciptanya kejayaan dan terbukir kecemaran. Generasi belia lazimnya lebih idealistik, mereka memiliki idea-idea yang segar, mereka lebih bertenaga dan mereka juga bersemangat tunggal. Kumpulan-kumpulan ini amat penting untuk mencorakkan pemerintahan yang dinamik, lagi progresif dalam usaha mencapai taraf negara maju. Generasi belia perlu diberikan perhatian, diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab. Para belia wajar diasuh, dididik, dibimbing dan diberikan kepercayaan untuk mengambil tanggung jawab yang besar dalam agenda membina negara bangsa yang bersatu dan berpadu.
maju lagi makmur. Penglibatan para belia secara teknik akan dapat membantu untuk meremajakan dasar yang telah tua, meniup pembaruan kepada struktur yang telah lama, dan menyuntik darah muda kepada tubuh yang telah berusia. Slogan seperti belia masa depan negara perlu diterjemahkan dengan kesediaan menyediakan ruang memberikan para belia dilatih dan diasuh bagi mereka agar bersedia mewarisi tanggungjawab pimpinan yang besar. Muslimin yang dirahmati, para belia juga berada dalam zon usia rapuh, berhadapan berbagai dugaan duniawi, menjelma di hadapan mata dalam berbagai bentuk, keberadaan, imbuhan, ujian, pangkat, gelaran, jawatan, rasuah, hiburan, keperluan nafsu syahwat dan berbagai lagi. Untuk membolehkan para belia berjaya mengatasi dugaan duniawi demikian, menyenaraikan perkara-perkara berikut. Pertama, memperkukuhkan jati diri, memiliki prinsip yang kukuh, cekal dan gigih, serta tidak sama sekali akan menjual harga dan maruah diri kerana sokongan rasuah, serta menyimai tekad tidak akan melakukan perbuatan pencemaran. Yang kedua, membina kekuatan dalaman dan daya tahan, bertiangkan syarat, berlandaskan kitabullah, bersandaikan adab dan adat. Sabda Rasulullah SAW bermaksud 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan aras daripada Allah di akhirat, yang mana pada hari itu tidak ada sembarang perlindungan selain dari perlindungan tersebut. Antara golongan tersebut ialah pemuda yang sepanjang umurnya sentiasa beribadat kepada Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, memiliki sifat-sifat anyuan yang tidak mudah dijadikan keldai untuk dicucuk hidung, berupaya mentafsir antara bermata dan kaca, bijak menilai antara kebenaran dan kepalsuan. Barakallahu lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat